Kalau ditanya apakah benda yang paling sedih, paling melukakan hati melihat keadaan umat inilah, pemimpin-pemimpin. Kalau kita lihat sumber kekayaan dunia ni banyak tertumpu di negara-negara yang dikuasai pemimpin-pemimpin Islam. Natural resources macam petroleum, gas. Kenapa Israel begitu bernafsu terhadap tanah Palestin? Kerana itu adalah tanah yang paling strategik dalam semua. Kenapa Amerika, regardless apa sahaja maklumat, berita, bukti tentang jenayah perang yang Israel buat, dia tetap cinta buta dia kepada Israel itu tidak berbelah bahagi kerana dia tahu betapa penting dan strategiknya tempat tu untuk dia mengawal satu dunia. Tapi mereka seolah-olah kita nampak hari ini pemimpin-pemimpin ni, bahkan sebelum event 7 Oktober 2023 ni berlaku, kita kena faham konteks kenapa serangan ini dilakukan. Taufan Al-Aqsa ni dilakukan sebab Saudi, UAE, negara-negara ini dah nak buat kawan dah dengan Israel, nak normalize, dan mereka menunjukkan bahawa hey, excuse me, kami ada kat sini jangan nak pandai-pandai, perjuangan ini belum mati. Tengok gambar-gambar Palestin yang dulu waktu umat Islam, orang Kristian, orang Yahudi hidup aman damai, harmoni, coexist. Cantik tanah tu, subur, dan hancur macam tu sekarang ni. Even hospital yang dibom tu wujud sebelum Israel wujud lagi. Hospital tu 1904, Israel baru wujud 1940-an, 48. Sebelum tu, itu tempat yang dikongsi dan hidup harmoni. Melihat itu semua hancur juga sangat menyedihkan. Yang kedua, melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada resources, strategic positioning, power, tapi masih lagi tunduk dan berfikir dalam konteks tidak mahu melukakan atau merosakkan hubungan whatever lah, dagang ke politik, kepentingan dengan kuasa barat. Dan mungkin yang ketiga adalah mungkin kita sendiri ada pelakon-pelakon yang kita minat, kita follow dia, kita letak gambar dia kat phone, kita tampal gambar dia kat bilik. Mungkin tengok-tengok bila berlaku perang Israel, penjajahan dan penderaan yang Israel lakukan terhadap Palestin, dia tulis I stand with Israel, give them hell, dia kata. Heartbreaking. Kita rasa macam, aku percaya, aku ingat kau ada conscience, kau ada suara hati nurani yang baik, kau ada intellectual yang boleh proses, tapi dalam hal ni kau memilih untuk membutakan mata dan sanggup melakukan ataupun menyatakan sokongan. Bahkan aku sangat-sangat sedih negara jiran kita sendiri yang dikelilingi oleh negara seperti Malaysia, Indonesia, majoriti umat Islam, antara dua negara yang paling dikenali di dunia menyokong teguh perjuangan membebaskan Palestin daripada penjajahan Israel. Tiba-tiba ada satu pulau kecil ni menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Israel. Tentu itu tidak menggambarkan semua rakyatnya. Kita tahu, kita pun pernah pergi, mungkin mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang bertamadun, intelektual, ada suara hati. Tapi sebahagian pemimpin dan kerajaan-kerajaan ni, dia hidup bergantung dan terlalu menghambakan diri dia kepada kuasa-kuasa besar dan tidak ada stance. Untuk itu kita patut berbangga. Malaysia ni negara yang kalau kita pergi ke Palestin dan tanya kawan-kawan kita Palestin, aku sendiri ada pengalaman belajar, ada pengalaman pergi join program-program yang dianjurkan oleh orang-orang daripada Palestin sendiri. Malaysia, kalau disebut Malaysia, mereka tak ada sedikit pun keraguan betapa teguh dan setianya rakyat Malaysia di pentas lokal maupun di pentas antarabangsa. Kita tidak pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang tidak menyatakan sokongan secara jelas, terang dan nyata kepada Palestin dan perjuangan Palestin menentang Israel. Dan sekarang ni bila tengok pasport Malaysia, buka tu ditulis tak boleh masuk ke Israel tu, rasa bangga pegang pasport Malaysia tu.